Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini siri yang keempat, kelas asas faraid yang kita tumpu mengajak jalan kira. Minta tuan-tuan tolong share ke grup asas faraid atau kelas tanwir masalik dan juga share dengan kawan-kawan yang lain. Link kita ni. Pasal minggu lepas ada yang PM dia cari tak jumpa. Dia cari tak jumpa, jadi dah habis kelas dah. Boleh ikuti tapi rakaman lah. Boleh ikuti rakaman. Hari ini kita belajar berapa bapa kandung mayat dapat. Syaratnya bapa kandung mayat ni tidak murtad. Dan bapa kandung ini bukan dia yang bunuh si mati. Bapa kandung ni bukan hamba. Kalau hamba berbeza status tak dapat. Sekiranya bapa ni murtad, maka kita kira wujuduhu kal adam. Ada bapa macam tak ada. Maka harta tu akan pi kepada Tok Wan. Ayah kepada ayah. Dipanggil grandfather. Ayah kepada ayah. Kalau ayah ni hilang kelayakan, contoh dia murtad, atau dia yang bunuh si mati, atau dia hamba tak ada zaman sekarang. Mungkin murtad ataupun kes jenayah. Dia yang bunuh mayat. Maka kita anggap bapaknya tidak wujud. Harta tu mengalir kepada bapak. Yakni grandfather, datuk, Tok Wan. Kalau bahasa utama panggil Tok Wan. Ada negeri panggil Atuk. Datuk. Jadi syarat datuk nak dapat ni, ayah mati atau ayah hilang kelayakan. Baru datuk dapat. Jadi datuk ni dia selalunya terhalang dengan ayah. Ayah ada, datuk tak dapat. Ayah mati, si mayat ni tak ada ayah. Si mayat ni ada datuk. Datuk dapat lah. So kita boleh ingat juga tentang datuk. Apa? Kita mengaji mayat ada ayah. Mayat ada ayah. Boleh share dulu, insya-Allah. Tunggu Ustaz, ada kawan yang baru masuk lepas sarapan. Alhamdulillah. Baik, kita baca, tuan-tuan baca sini nah. Bapa kandung kepada si mati. Kita masuk istilah Arab sikit. Abun lah. Ab, Arab panggil ab. Bapa kandung kepada si mati, abun lah, ayah mayat. Ada 3 keadaan. Yang pertama, ayah mayat dapat asabah. Keadaan kedua, mungkin ayah mayat dapat 1/6. Dan keadaan ketiga, mungkin ayah mayat dapat 1/6 tambah asabah. 1/6 tambah asabah jika ada lebihan harta. Kita tengok sini. Saya mula dengan asabah dulu. Sebahagian kitab dia mula dengan 1/6. 1/6 asabah tak apalah, saya mula asabah dulu.
Keadaan pertama, ayah dapat asabah. Asabah ni maknanya baki lah. Dia tak dapat pecahan, dia dapat baki. Bila? Jika si mati, tiada anak lelaki. Tiada anak perempuan. Tiada cucu lelaki dari anak lelaki. Dipanggil ibnul ibni. Si mati ni tak ada ni. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada. Si mati tak ada cucu lelaki dari anak lelaki dan tiada cucu perempuan dari anak lelaki. Cucu ni kita kena ingat cucu dalam faraid dia mesti dari keturunan anak lelaki mayat. Kalau cucu daripada anak perempuan mayat, yang tu memang dia bukan pewaris. Contoh Nabi Muhammad ada anak perempuan nama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ada Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain tu cucu Nabi datang melalui anak perempuan Nabi. Dia bukan pewaris. Tapi Nabi Muhammad memanglah tak ada pewarisan faraid. Nabi-Nabi ni, kita dah habaq lama dah. Nabi-Nabi ni semua peninggalan mereka jadi hak Baitul Mal. Tu sekadar contoh je lah. Cucu macam Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ni orang tak panggil hafid. Arab panggil sibtun. Jadi sibtun ni cucu dari anak perempuan. Zuriat anak perempuan, dia bukan pewaris. Jadi cucu mesti dari anak lelaki. Dari jalur anak lelaki. Dari keturunan anak lelaki. Gitu. Baik, kalau tak ada semua ni, mayat tak ada anak lelaki, mayat tak ada anak perempuan, mayat tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, ibnul ibni, dan mayat tiada cucu perempuan dari anak lelaki, Arab panggil bintul ibni. Tak ada semua ni, ayah dapat asabah. Ayah melihat kepada mayat ada anak ke tak ada anak. Okey, kalau mayat ada anak, ni nombor 2. Kalau mayat ada anak macam mana? Ayah dapat 1/6. Ayah mayat dapat 1/6 jika si mati ada anak lelaki atau ada cucu lelaki dari anak lelaki. Ini orang panggil son ataupun son of son lah. Bila mayat ada son, ada anak lelaki, atau mayat ada cucu lelaki daripada anak lelaki, maka ayah mayat dapat 1/6. Ayah mayat dapat 1/6. Keadaan ketiga, yang ni mayat ada daughter. Ada anak perempuan, anak lelaki tak ada. Atau ada cucu perempuan, cucu lelaki tak ada. Cucu yang kita maksudkan tu hafid atau hafidah tu lah. Cucu dari anak lelaki tertegaskan. Cucu dari anak perempuan bukan pewaris. Dia jadi orang luar. Keadaan ketiga, ayah mayat dapat 1/6 tambah asabah. Jika ada ekstra, kita tambah lah. Kalau ada. Maksud 1/6 ni kita bagi 1/6. Kod kira-kira sekali ada lebih, kita bagi kat dia lebihan tu. Kalau ada lebihan, kita bagi lebihan tu dekat dia. Bukan contoh, syaratnya jika si mati hanya ada anak perempuan. Daughter kan kalau bahasa Inggeris. Mayat tu ada anak perempuan. Tak ada anak lelaki seorang pun. Anak perempuan mungkin ramai. Maksudnya tak ada anak lelaki lah. Anak perempuan ramai ke tak ramai tak penting. Atau cucu perempuan dia ada cucu perempuan dari anak lelaki. Anak lelaki dia mati dulu. Mayat mati. Dulu dia ada anak lelaki dia mati dah. Mayat mati dia ada cucu perempuan dan anak lelaki. Yang penting yang ni semua daughter lah. Daughter of daughter. Daughter of son. Cucu perempuan dari anak lelaki. Ayah mayat. Kita cerita ayah mayat dapat apa? 1/6 tambah asabah. Yang ni kita kena hafal ni. Bila asabah, bila 1/6, bila 1/6 asabah untuk his father, dia punya ayah. Pasal kita nak letak kan, kita nak letak dalam kotak tu. Nanti kita buat kotak, kita nak letak. Kena tahu lah. Tak payah pun, ingatan. Kalau tak ingat pun, boleh tengok catatan ni. Orang Cina panggil tua. Boleh tengok tua ni. Kalau tak ingat, kalau ingat lagi. Bagusnya ingat lah. Okey, kita peringat balik. Suami ada 2 keadaan. 1/2 dan 1/4. Isteri 2 keadaan. 1/4 dan 1/8. Ayah 3 keadaan. Asabah 1/6, 1/6 asabah dengan syarat-syaratnya. Okey, boleh tak kat tu no? Faham tak kat tu? Kalau faham, kita akan renjak, kita akan bergerak kepada ibu pula, ibu mayat.
Untuk komen sikit, takat ni boleh faham tak? Faham tak? Ustaz Mat Faisal. Ustaz Faisal mengaji murojaah je. Ngaji ulang kaji je. Alhamdulillah. Ni Ustazah Khanisah. Ramai ni Ustazah. Ulang kaji lah, kita peringat balik. Saya pun ulang kaji. Kalau tak ajak nanti lupa. Baik, sekarang kita pergi kepada ibu pula. Ibu tadi ni mama mayat lah. Umi, mak mayat. Tapi ibu kandung lah. Kita semua kandung. Ibu susu tak dapat faraid. Jadi kena hibah wasiat, tak apa lah. Ibu kandung, bukan ibu mertua, bukan ibu susu, bukan ibu angkat, ibu kandung. Bapa pun bapa kandung. Ibu kandung kepada si mati ada 3 keadaan. Yang pertama, ibu dapat 1/3, tapi saya akan beritahu, ibu dapat 1/3 ni payah sikit, syarat dia ketat. Okey, kita tengok dulu. 1/3, kadang-kadang dia dapat 1/6 dan kadang-kadang dia dapat 1/3 baki. 1/3 baki. Okey, ini 1/3. Nombor 1, keadaan pertama. Al-halatul ula, keadaan pertama. Ibu dapat 1/3. Saya tulis dalam bahasa Melayu untuk kita fahamnya. Untuk ibu mendapat 1/3, syaratnya sangat ketat. Payah sikit lah mak nak dapat 1/3 ni. Selalunya mak dapat 1/6 lah biasa-biasanya. 1/3 ni sangat ketat. Syaratnya sangat ketat. Iaitu si mati tak ada ni. Si mati tak ada golongan berikut, golongan di bawah ni. Kalau mak nak dapat 1/3, kena cek ni. Ayat ni. Ayat ni. Ayat ni daripada sini, daripada si mati ni sampai ayat mana? Sampai ayat ni. Saudari ni. Panjang ni kena tahu. Ibu dapat 1/3. Syarat dia macam ni. Si mati tak ada anak lelaki. Dia tok je. Si mati tak ada anak lelaki. Seorang pun tak ada. Tak ada anak perempuan. Seorang pun tak ada. Si mati tak ada anak lelaki. Tak ada anak perempuan. Tak ada cucu lelaki dari anak lelaki. Tak ada cucu perempuan dari anak lelaki. Cicit pun tak ada. Kalau saya tak tulis lah cicit. Cicit pun tak ada. Cicit yang mai melalui cucu lelaki dan anak lelaki. Dipanggil ibni. Ataupun bintu ibni. Cicit perempuan. Mai ikut cucu lelaki. Mai ikut anak lelaki. Biasanya kalau si mati tak ada anak, tak ada cucu, cicit pun biasanya tak ada lah. Mana tahu dia jenis tak ada anak, tak ada cucu, tapi dia ada cicit. Cicit kita kena tengok cicit tu kalau dia mai ikut laki, baru sampai ke cicit tu, maka dia jadi pewaris. Maknanya tak ada lah. Tak ada anak, tak ada cucu yang dapat mewarisi. Arab cakap senang je. Inda adamil far'il waris. Inda ketika adami tiada far'il waris, zuriat yang mewarisi. Dia cakap gitu, jauh Arab. Tapi kita orang Melayu, saya tulis lagi panjang lah. Si mati tu tak ada anak laki. Yang mati ni tak kisahlah. Dia mayat laki ke mayat perempuan ke tak kisah. Yang penting mayat tu sama ada Ali atau Aminah yang mati. Ali Aminah yang mati. Tak kira siapa mati. Dia tak ada anak laki. Tak ada anak perempuan. Tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Ibnul Ibni. Dia ada cucu perempuan dari anak lelaki. Bintul Ibni. Dan ada tambah lagi. Dan apa? Dan tidak ada berbilang saudara. Many brother tu pun tak ada juga. Mayat ni kalau dia ada 2 orang abang, atau dia ada abang dan adik, mak tak dapat 1/3 juga. Dan tidak ada berbilang saudara atau berbilang saudari. Kalau dia mati, dia ada 2 orang kakak atau 2 orang adik, atau seorang kakak seorang adik, mak tak dapat 1/3 juga, mak dapat 1/6. Tu saya kata mak nak dapat 1/3 ni payah, syarat dia ketat. Tidak ada berbilang saudara atau berbilang saudari,
atau tidak ada campuran seorang saudara dan seorang saudari. Kalau dia mati ada campuran, maksudnya dia mati, dia ada kok seorang, abang seorang. Mak tak dapat 1/3 juga. Mak dapat 1/6. Bila kita faham ni, faham benda ni, kalau tak memenuhi syarat, dia akan pergi jadi mak dapat 1/6. Ali mati. Dia ada abang dia 2 orang. Amin dengan Abu. Ali mati. Dia ada Amin dan Abu, abang dia. Mak dia dapat berapa? Mak dia dapat 1/6 pasal dia ada 2 orang abang. Dalam faraid, bila ada 2 orang ni, kira boleh bilang 2 orang. Kalau Ali mati, meninggalkan Amin saja. Amin tu abang dia. Ali mati, tinggal Amin. Amin tu abang dia. Yang tu mak dapat 1/3 lah. Sebab dia tinggal seorang saja saudara. Kalau saudara tu berbilang 2 orang ke atas, dipanggil adadun minal ikhwah atau adadun minal akhwat. Atau bercampur. Dia mati, dia ada abang dan kok. Abang campur kok 2 orang. Kalau kira faraid 3 orang. Abang kira macam 2 orang, kok kira macam seorang. Tak apalah, yang penting berbilang, maka ibu ni dapat 1/6. Gitu. Boleh tanya orang, siapa tak faham boleh tanya. Tanya dalam ruang komen lah maksud saya. Kalau nak tanya cakap ni kena telefon lah. Tak payah Dia semangat kan tak semangat lah. Kalau kita rasa tak semangat, malas mengaji, malas fikir-fikir dia hilang semangat, payah nak ngaji. Faraid ni tak payah mana pun. Mak 1/3 kalau memenuhi syarat. Tak ada anak lelaki. Tak ada cucu lelaki. Cucu lelaki dari anak lelaki. Tak ada anak perempuan. Tak ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Tak ada berbilang saudara. Tiada berbilang saudari. Dan tiada campuran seorang saudara, seorang saudari. Kalau campur tu jadi 2 orang. Semua ni tak ada. Line clear. Baru mak dapat 1/3. Contoh saya ada mak. Kalau saya mati, Zamri bin Hashim mati, mak saya ada lagi mak kandung. Mak saya tak akan dapat 1/3. Pasal saya ada anak laki, anak perempuan. Dan kalau kata saya tak ada anak laki, anak perempuan pun, saya ada abang saya. Abang saya ada 5 orang. Kami semua laki. 5 abang, saya bongsu 6. Abang saya meninggal seorang. Kalau ikutnya 7. 6 orang anak laki, 6 orang abang. Saya bongsu. Anak bongsu ni. Paksu saya, paksu. Jadi kalau saya mati, mak saya tak akan dapat 1/3 kerana saya ada anak. Kalau saya tak ada anak, saya ada abang. Abang saya lebih pada seorang. 5 orang tu ada. Begitu. Dalam biasa-biasanya, mak ni dapat 1/6 lah. Kecuali mayat tu tak kahwin dan dia anak tunggal. Dia tak ada berbilang saudara. Ataupun mayat tu ada abang ni pun 2 beradik ya. Dia mati, dia tinggal abang seorang. Atau dia mati, dia tinggal kok dia seorang. Seorang je. Adik-beradik dia ada seorang lagi ya. Dia mati, tinggal seorang. Ni pun 2 orang. Kalau gitu, mak dapat 1/3. Dia kahwin, dia pun tak dapat anak. Lepas tu dia mati, tinggal kok seorang atau abang seorang. Atau adik seorang. Seorang lah maksudnya, seorang je. Tu baru mak dapat 1/3. Dan keadaan selalunya mak 1/6. Baik, kita tengok ni. Ni 1/3 dah selesai. Tengok 1/6 pula. Tengok nombor 2 tu. Mak dapat 1/6 bila? Apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat di atas. Faham no? Guna ayat tu je lah. 2 orang abang ada, mak dapat 1/6. 2 orang kakak ada, mak dapat 1/6. Ada saudara seorang, saudari seorang, 2 orang juga, mak dapat 1/6. Ada anak lelaki, mak dapat 1/6. Ada anak perempuan, mak dapat 1/6. Ada hak mana-mana tak memenuhi syarat lah bahasa kita. Apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat di atas, mak dapat 1/6. Okey, yang ketiga ni masalah khasah, masalah khusus. Special case. Ni yang ketiga ni. Yang ketiga ni, yang ni nak kena bagi tumpuan sikit lah. Dalam yang ni mak dapat 1/3 baki. Orang tak kata 1/3 tambah ansabah, bukan tambah. Mak dapat al-thuluthul baqi, 1/3 baki. 1/3
Kita tulis BAKI, baki, 1/3 baki. Bila dalam masalah khusus, mas'alatun khassatun, masalah tu tusamma yang dikenali, bi masalah al-gharrawain. Nama masalah tu masalah gharrawain. Kalau kita ngaji kita Arab, kita Jawi Faroid ni, orang sebut masalah gharrawain. Apa masalah gharrawain ni? Iaitu hurai kepada masalah gharrawain, iaitu si mati meninggalkan pasangan hidupnya. Si mati ada isteri ke? Kalau si mati tu laki. Kalau si mati tu perempuan, dia tinggal pasangan hidupnya suami. Ini pun dah kahwin, anak tak ada, suami ada. Lepas tu dia tak ada berbilang saudara, dia tak ada saudara-saudari, tak ada. Dia anak tunggal kot. Dia cerita dia macam ni, taswir masalah. Orang ni anak tunggal. Dia ada mak ayah, dia anak tunggal. Lepas tu dia kahwin. Tak lama lepas tu dia mati. Dia anak tunggal, dia kahwin, mak ayah dia duduk ada lagi. Kahwin-kahwin kena COVID ke apa kan mati. Jadi dia ada isteri yang sah dan dia ada mak ayah. Jadi pewaris dia hanya ada 3 orang. 3 orang. Dia tak ada anak lah pasal baru kahwin. Dia baru kahwin tak ada anak. Cuma dia ada isteri. Isteri dia, lepas tu mak ayah dia, orang tua dia 2 orang tu dah ada lagi. Abawai, 2 ibu bapa yang. Jadi kes ni dia ada isteri, dia ada mak ayah. Saudara-saudari tak ada. Saudara-saudari tak ada. Kalau saudara ada pun terhalang dengan ayah. Brother and sister terhalang dengan father. Kena ingat tu. Brother and sister terhalang dengan father. Kalau ada pun tak ada guna lah. Dapat. Brother and sister terhalang dengan sons, anak lelaki mayat. Atau cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Tu. Brother sister mayat terhalang dengan anak lelaki mayat. Atau cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Atau terhalang dengan ayah mayat. 3 tu penghalang brother sister. Anak lelaki mayat, cucu lelaki daripada anak lelaki, ibnul ibni, dan ab. Itu penghalang akh, ukh, ikhwah, akhwat. Baik. Dalam kes ni, contoh saya buat contoh, seorang anak tunggal mempunyai mak ayah yang masih hidup. Anak tunggal ini berkahwin, tak ada zuriat, akhirnya dia mati, dia meninggalkan isteri dan meninggalkan mak ayah. Dalam keadaan macam ni, mak dapat 1/3 baki, bukan dapat 1/3 penuh. Hak mula tadi tu 1/3 penuh. Hak mula tadi. Hak ni. Hak ni 1/3 penuh. Ni 1/3 penuh ni. Beza dengan 1/3 baki. 1/3 baki macam lain pula. 1/3 penuh. Beza dengan 1/3 baki. Tak sama. 1/3 baki ni kena tahu masalahnya dia ada isteri dan dia ada mak ayah. Anak tak ada. Orang panggil masalah khusus. Ataupun dia orang perempuan, dia mati. Dia ada suami. Meninggalkan suami dan mak ayah. Kita highlight dekat mak. Mak dapat 1/3 baki. Bukan dapat 1/3 penuh. Dalam masalah khusus, nama masalah gharrawain. Ada juga yang panggil masalah ada yang panggil masalah apa? Hajarain. Ada yang kata masalah nama masalah ni macam-macam lah. Ada yang kata hajarain, batu. Ada yang kata umariyatain. Pasal berlaku zaman Sayyidina Umar. Umariyatain. Ada yang kata himarain lah, apalah, macam-macam lah. Dia berlaku zaman Sayyidina Umar. Itu nama-nama masalah. Iaitu si mati meninggalkan pasangan hidupnya bersama ayah kandung dan mak kandungnya. Jadi pewaris dia, suami, ibu ayah atau isteri. Isteri ni kalau yang mati tu suami. Isteri, ibu ayah. 3 ni lah. 3 ni. Ni, ibu, suami ibu ayah atau isteri ibu ayah. Jadi pewaris dia ni. Ni. Boleh tengok lah. Ni. Kalau isteri, dia tinggal suami ibu ayah. Ibu ni ibu dia lah, bukan ibu kandung. Ayah ni ayah dia sendiri.
Kalau yang mati tu suami, dia meninggalkan isterinya, ibu dan ayah. Anak-anak tak ada lagi. Dalam masalah ini, ibu tidak mendapat 1/3 penuh. Dah. Ibu tak dapat 1/3 penuh. Tetapi mendapat 1/3 baki dari harta si mati. Macam mana nak kira? Tengok sini. Saya buat kotak saya siap dah. Jadi, ada ni je. Ada 3 orang ni je. Seorang tu suami, seorang ni ibu, seorang ni ayah. Kalau kes macam ni, dia tak ada anak dan dia tidak ada berbilang saudara-saudari. Dia anak tunggal kot. Jadi ni suami, ni ibu, ayah. Tuan-tuan buat kotak dalam buku sendiri. Suami. Okey, sini. Sini kotak pewaris. Kita senaraikan pewaris. Sini kotak kita nak tentukan pecahan atau asabah. Siapa yang dapat pecahan, siapa yang dapat asabah. Kalau dapat pecahan, pecahan apa? 1/2 ke, 1/4 ke, 1/8 ke, 1/6 ke. Kita kena cekap bab-bab tu. Kemudian atas ni nanti kita kena buat asal masalah atas ni. Saya kena tambah 1 kotak lagi asal masalah. Kemudian bawah ni orang panggil siham. Siham. Okey, saya nak tanya suami dapat berapa? Suami si mati dapat berapa? Tolong jawab dalam ruang komen. Si mati tak ada anak. Suami dia dapat berapa? Senang je ni. Suami antara 1/2, 1/4. Kena ingat tu. Suami dapat berapa? 1/2 ke 1/4? Tak ada. Siapa rajin tolong komen? Nak tengok ingat ke tak ingat ya. Suami. Zawj. Husband. Dapat berapa? 1/2. Kerana si mati tiada ada anak lelaki. Tak ada anak perempuan. Si mati tak ada ibnul ibni, cucu lelaki daripada anak lelaki. Si mati juga tak ada bintul ibni, cucu perempuan melalui anak lelaki. Jadi kita tulislah sini 1/2. 2. Ibu? Ibu dapat berapa? Ibu, kita jangan buh 1/3 kat dia sebab ni masalah khusus. Bila ada suami, husband, mother and father. Ingatlah, masalah ni masalah khusus. Kalau berlaku macam ni, ibu ni jangan tulis 1/3. Jangan tulis 1/6. 1/6 benda, 1/3 benda. Yang ni orang panggil 1/3. Kena tulis baki. Tulis macam tu. 1/3 baki untuk ibu. Ibu dapat 1/3 salah. Fahami? Sebab ni masalah ni. Masalah zawjah ab. Masalah gharawai ni. Kalau orang bagi masalah ni suruh kita kira. Kita tengok ada suami, ibu, ayah. Tak ada orang lain. Anak tak ada. Saudara-saudari tak ada. Kalau ada tentu ni bagi tahu kita. Kita akan senarai sini. Saudara lelaki, saudara perempuan. Tak ada. Bila kita tak tulis ni kira tak ada. Jadi ibu dapat 1/3 baki. Tulis 1/3 salah. 1/3 mungkin dia ada orang lain lah. 1/3 salah. Kalau mayat tinggal ibu ayah saja, tu ibu dapat 1/3. Saya mati, saya tinggal mak dengan ayah saja. Tak ada anak, tak ada berbilang saudara. Saya ada mak ayah. Macam orang bujang dia mati. Dia tinggal mak ayah ya. Tu baru mak dapat 1/3. Ni dia kahwin. Dia ada suaminya. Suami, ibu ayah. Ingat ni gharawain lah. Kalau macam ni orang panggil masalah gharawain. Masalah gharawain, ibu kena tulis 1/3 baki. Macam mana nak tahu gharawain? Hafal ni. Hadhihi arkanuha. Inilah rukun-rukunnya. Zawj, ab. Zawj, ab. Suami, ibu, ayah. 3 ni namanya gharawain. Dalam gharawain, mak dapat 1/3 baki. Ayah, dia tengok mayat tu ada anak ke tak ada anak. Tak ada. Cucu pun tak ada. Ayah dia tengok kepada anak ya. Bila tak ada, ayah dapat asabah. Sebab mayat tak ada anak, tak ada cucu. Itu kita kena draw buat asal masalah lah atas ni. Buat asal masalah atas ni. Tambah 1 kotak atas ni. Ini asal masalah.
Tu jadi asal masalah. Kan? Tu kotak yang kita baru tambah atas ni panggil asal masalah. Asal masalah berapa? Tengok ni, 1/2 dan 1/3. Tengok nombor bawah, nombor 2. Ni nombor bawah ni 3. GST kan, sifar 2 dengan sifar 3, dapatlah asal masalah. Sifar 2 dan sifar 3. Okey, sifar 2. 2, 4, 6, 8, 10. Sifar 3 pula. 3, 6, 9, 12. Ada tak same nombor situ? Ada kan? 6. Tu asal masalah 6. Kat cekap lah kau dah. Tengok penyebut pecahan 2 dan 3. Kalau orang mengaji cepat lagi, dia tengok 2 dan 3 ni dia panggil nombor tabayun. Nombor yang tak duduk dalam satu sifar. Dalam sifar 2 tak ada 3 dan sifar 3 tak ada 2. Dia kau tu pula. Dia darab tu 3 darab 2, 6. Tabayun darabnya. 3 kali 2, 6. Itu kalau cekap lah. Saya tak mau ajak macam tu lah sebab kita tak sama kan. Kalau kita mengaji di negara Arab, saya mengaji Syria, dia ajak ni 3, 2. Raqmain, raqman, 2 nombor ni tabayun. Tabayun, 3 darab 2. Dia buat itu. 3 darab 2. 3 kali 2, 6. Balik Malaysia tak boleh ajak macam tu. Pasal cara faham orang tak sama. Jadi kita ajak cara GST lah senang. 2, 4, 6. Sifar 3, 3, 6. 2 sifar ada 6. Okey, baik. Turun sini. 2 kali berapa 6? 2 kali berapa 6? 2 kali 3. Nah, sekarang. Tak ni tak boleh kali tu. Kita kata 3 kali 2, 6. Tak ni salah ni. Sebab yang ni bukan 1/3 biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Ni 1/3 baki. Bila 1/3 baki, jangan kita kira 3 darab 2, 6. Tak salah. Kaedah tu salah. Beza tak 1/3 baki dengan 1/3 tambah baki? Beza. Bukan 1/3 tambah baki. Perkataan 1/3 tambah baki tu kena delete. Okey. Yang betul 1/3 baki. Bukan 1/3 tambah baki. Tambah tu top up. Dah bagi dah. Bagi lagi. Yang ni tak 1/3 baki. Tengok macam mana saya nak buat. Ni 6. 6 ni panggil apa? Asal masalah. 3 ni siham suami. 2 kali 3, 6. Kita kena tolak dulu. Tolak dulu. Asal masalah tolak siham suami. Macam ni. Ni asal masalah 6. Nampak no? Ni 6. Tolak dulu dengan siham suami 3. 6 tolak 3 berapa? 6 tolak 3 berapa? 3 kan? 3 ni kita pecahkan 3. Pasal 1/3 baki mana 1/3 daripada 3 ni. Mana 3 bahagi 3. Baru kita akan dapat 1/3 baki. Ni, asal masalah. Tolak siham suami. 6 tolak 3. Jawabnya 3. 3 ni kalau kita bahagi 3 dapat apa? Kita letak bahagi pula. 3. Mana bahagi tu? Ni bahagi. 3 bahagi 3 dapat apa? 3 bahagi 3 dapat apa? Begitu. Maknanya asal masalah tolak siham dapat jawapan. Jawapan tu pecahkan kepada 3. Itu maksud 1/3 baki. Okay. Sekarang tuan-tuan jawab. 3 bahagi 3 apa? Nampak? Ni kat bawah ni. Tu. 6 ni asal masalah. Tolak siham suami 3. Dapat 3. 3 bahagi 3. 3 bahagi 3 ni lah maksudnya thuluthul baqi. 1/3 baki adalah 3 bahagi 3. Berapa jawapannya? 3 bahagi 3 berapa? Berapa? 1. 1. Okey. Ni dah 1. Buatan ni 1. Buatan ni 1. Maka ayah akan dapat baki penuh. Ayah dapat berapa? 3, 1, 4. Kan? Salah 6. Ayah suami dapat 3. Ibu dapat 1. Ayah dapat apa ayah? Ayah menunggu last. Ayah dapat apa? Ayah dapat 2. Begitu. Nampak lagi? Maksud 1/3 baki tu macam tu. Bukan 1/3 tambah. Jangan kata tambah. Tak tambah. Dia kurang lagi lah. Ayah dapat 2. Boleh faham? Inilah cara yang betulnya. Zaman Sayyidina Umar, mereka
baru terdedah. Zaman Nabi belum ada kes ni. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun belum ada. Zaman Sayyidina Umar baru terdedah cara kira 1/3 baki. Dulu zaman Sayyidina Umar berlaku kes macam ni. Mereka kira silap. Mereka kira silap. Silap kira. Ni silap kira. Nampak saya tulis silap kira. Zaman siapa? Zaman Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Pernah berlaku silap kira. Pasal bagus juga silap ni. Allah akan bagi ilmu. Macam tu imam lah. Tu imam kalau dia lupa, dia silap ke mana. Lepas tu kita muhasabah balik, kita bincang balik, kita dapat dapat ilmu kan. Bila silap, syukurlah ada ilmu Allah nak bagi. Zaman Sayyidina Umar pernah berlaku silap kira. Pasal belum terdedah 1/3 baki. Orang duk tahu dua aja. Ibu 1/3, 1/6. 1/3, 1/6. 1/3 baki ni terdedah zaman Sayyidina Umar. Allah nak bagi ilmu. Allah nak bagi ilmu. Berlakulah satu situasi, satu masalah. Barulah Sayyidina Umar panggil semua alim ulama yang ada, sahabat-sahabat yang ada, bincang. Nak kira macam mana. Maka muncullah istilah 1/3 baki. Okey, silap kira ni macam mana? Bila kita buang perkataan baki ni, dia akan jadi silap. Kan zaman Nabi belum terdedah. Ni ilmu ni baru muncul zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun orang tak berapa nak tahu sangat. Zaman Sayyidina Umar ni jadi. Jadi macam mana? Suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3 penuh. Nampak ni? Kita tak tulis baki. Ayah dapat asabah. Asal masalah 6. Kita darab tu 2 kali berapa 6? 2 kali 3. Hak ni silap ni. Lepas tu 3 kali berapa 6? 3 kali 2. Ayah dapat apa? Ayah jadi dapat 1. Ayah dapat kurang pada mak pula. Padahal ayah tu kan laki. Mak kan perempuan. Selalunya laki dapat lebih pada ayah. Nampak tak? Kesilapan ini dalam jalan kira. Kemudian mereka bawa petas. Jumpa Sayyidina Umar. Takkan macam ni kot. Ni buat petikai. Takkan macam ni kot. Ibu dapat 2. Ayah dapat 1. Kalau kata ibu dapat 2,000. Takkan ayah dapat 1,000. Ayah ni tanggung nafkah. Ayah ni laki. Mak ni suri rumah. Mak ni perempuan. Bukankah dalam Islam hak laki dapat lebih? Ni kot tak betul kot ni. Ni pun minta semak semula jalan kira. Ayah 1, mak 2. Macam mana? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ibu 1/3 atau 1/6. Quran tak tipu. Cuma perlukan ijtihad. Perlukan i'adatun nazar. Lihat semula. Kaji semula. Quran kata 1/3. Quran kata 1/6. Maka ulama berbincang dan mereka menambah perkataan 1/3 baki. 1/3 baki. Itu yang orang panggil masalah ni Umariyatain tu. Masalah zaman Sayyidina Umar. Masalah tu zaman Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya nak kalih ni je. Nombor 1 ni atas. Nombor 2 turun bawah. Ayah dapat 2, mak dapat 1. Nak kalih. Kalih nombor ni nak kalih je. Ibu dapat 1, ayah dapat 2. Nak kalih. Tapi kita tak boleh kalih sesuka hati. Kena ada satu konsep, satu cara kira. Maka ditambah perkataan baki. Bila 1/3 baki, caranya ialah asal masalah tolak dengan siham suami yang dah dapat ni. Suami tak apalah, dia tak terganggu. 6 tolak 3. Dia jadi macam ni. 6 tolak 3. Jawabnya 3. Bahagikan 3. Dapat 1. 1 ni bagi kat siapa? Bagi kat ibu. Ayah dapat 2. Nak? Jadi kalau kata harta mayat ada 6,000, kita buat RM RM6,000. Jadi suami dapat 3,000, ibu dapat 1,000, ayah dia dapat 2,000. Baru ayah ni seronok. Ayah ni renyih seronok. Dia dapat banyak pada mak. Boleh faham? Yang kata tambah tu lain. Yang tambah tu ayah ada kes dia dapat 1/6 tambah baki. Tambah macam lain. Kita tunjuk lagi. 1/6 tambah baki lain. Yang ni 1/3 baki. Bukan 1/3 tambah baki. Tak tambah apa. Dia kurang lagi dah. Kalau kita kata 1/3 dia dapat 2 nak tambah lagi.
Dah dapat banyak, tambah lagi. 1/3 baki ni bukan tambah baki. Kurang lagi dah. Kurang lagi. Bukan makin menambah, makin berkurangan. Okey? Faham tak? Tolong komen, faham tak? Saya kita cerita kes yang hampir serupa, cuma di sini suami mati meninggalkan isteri. Yang ni isteri mati meninggalkan suami. Lebih kurang ya. Pasangan hidup, ayah kandung, ibu kandung. Itu je lah. Pasangan hidup, ayah kandung, ibu kandung. Ya, 1/3 baki tu 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki. Asal masalah tolak siham dulu. Baru kita tahu baki. Baki tu pecah 3 pula. 1/3 dari baki. Ya, boleh guna istilah tu. Tapi Arab kata sulusul baki, 1/3 baki. Faham tak? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Faham Alhamdulillah. Ilmu ni orang tak minat. Saya dulu biasa mengajak dia Ustaz Taman Syahab. Ustaz ada satu tempat tu. Mula ramai orang mengaji. Ramai orang mengaji. Lepas tu kurang lain kali kan. Anak adalah AJK tempat tu. Main bisik Ustaz. Kita baca kitab lain lah. Oh pula dah. Tak apalah. Kalau orang tak minat, saya pun hilang minat. Kata Ustaz, kita baca kitab lain lah. Nampak kuih. Orang ramai. Kuih kurang. Jadi kalau dah tak minat, saya pun tak minat. Tak apa. Kita baca kitab lain. Macam kita hari tu lah buat live hari tu. Oh dekat 100 orang lah. Hari ni tinggal 18 lah. Mungkin saya buat kot. Minggu depan tak tahu tinggal berapa orang tu. Kalau tinggal seorang, nampak gayanya tutup kelas ni. Tentu faham. Ada semangat nak mengaji lagi. Boleh lah. Kalau tak tengok minggu depan tinggal seorang. Kalau tak ada orang tu. Tutup. Saya pun ada kerja lain. Saya nak type kitab banyak lagi. Saja luang masa ya. Tak tahulah salahnya di mana saya mengajak orang tak faham ke, orang malas mengaji ke, wallahu alam. Kita pun tak tahu. Kita usaha ni berdoa mudah-mudahan orang faham. Tuan-tuan okey no? Boleh ikuti no? Okey, baik. Sekarang kita tengok masalah dia. Pasangan hidup ni nama dia isteri. Maknanya yang mati suami. Si mayat tak ada anak. Yang mati tu tak ada anak. Dia ada isteri. Isteri ni mungkin isteri ni ada anak. Tapi mayat tu tak ada anak. Kita kena faham tu. Mayat tak ada anak. Dia tinggal isteri. Kalau isteri dia ada anak. Isteri ni janda ada anak. Biar api ya. Yang kita kira mayat tak ada anak. Ni anak dengan suami lain. Okay. Mayat tiada anak. Dia ada isteri. Dia ada ibu. Dia ada ayah. Isteri dapat berapa? Okey, sekarang isteri, ibu, ayah. Isteri di sini oleh kerana si mati tak ada anak, isteri dapat 1/4. 1/4. Pandai tu. Isteri dia antara 1/4 dengan 1/8. 1/4. Sebab suami dia yang mati tu tak ada anak. Jadi ibu masalah khas macam ni, pasangan hidup isteri. Ibu dapat 1/3 baki. Okey. Ayah sabar sebab mayat tu tak ada anak. Ayah dia kira mayat tak ada anak, tak ada cucu. Cucu yang boleh dapat warisan, ayah sabar. Kita nak cerita tentang ibu ya. Kemudian kita kena buat satu sini, kita kena buat apa? Asal masalah. Kita buat asal masalah. Masalah kita lukis tu ni lah. Satu kotak. Ni asal masalah. Okey. Ni isteri. Isteri 1/4. Ibu 1/3 baki atau 1/3 dari baki. Okey, kita tengok. Di sini ada 4 dengan 3. Kalau tuan-tuan nak ilmu cepat, dalam sifir 4 tak ada nombor 3, dalam sifir 3 tak ada nombor 4, maknanya mereka ni tabayun kali terus. 4 kali 3, 12. Kali terus tak apa, 4 kali 3, 12. Sebab dalam sifir 4 tidak wujud nombor 3, dalam sifir 3 tak wujud nombor 4. Kali terus tak apa, orang panggil tabayun.
Ataupun kita buat cara lambat, kita gandaan sepunya terkecil. Sifar 4, 4, 8, 12. Sifar 3, 3, 6, 9, 12. Nombor samanya ialah 12. Guna cara GST lah, senang sikit. Okay, 4 kali berapa 12? 4 kali 3 kan. 4 kali 3, 12. Jangan bagi lagi dekat ibu. Tolak dulu. Tolak dulu. Tolak dulu 12. Jangan bagi terus. Kalau 1/3, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar tu 1/3. Zaman Nabi pun orang kira 1/3. Bukan Nabi tak cerdik apa semua. Kadang-kadang ilmu ni Allah takhirkan. Itu kata ijma' ni. Yang faham tak ijma' tu apa? Bila berlaku satu kes, satu masalah pada sesuatu zaman, kemudian dikumpulkan orang-orang alim, berbincang sebulat suara, itulah maksudnya ijma'. Ijma' pada zaman Sayyidina Umar, kalau kesnya begini, ibu bukan dapat 1/3, ibu dapat 1/3 baki. Itu maksudnya ijma'. Kalau usul fiqh ada ijma' ni, ittifaqu mujtahidil ummah ala mas'alatin minal masail fi asrin minal usur. Kesepakatan ulama-ulama hak padu, ulama hak alim betul-betul. Kesepakatan mujtahid, ulama yang boleh berfatwa pada satu-satu masalah, pada satu-satu masa. Bila timbul, mereka bincang. Macam dadah. Dadah tak ada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada, zaman Sayyidina Umar tak ada. Lah ni ada dadah. Ulama-ulama dunia hak hebat-hebat ni bincang haram pasal mabuk. Dikiaskan dengan arak. Bukan kias pasal dia cayak, dia tak cayak. Dia boleh buat pil. Arak cayak. Bukan pasal dia perahan anggur kan, pasal dia ada sifat memabukkan. Arak mabuk, dadah mabuk. Haram. Haram. Itu panggil ijma'. Ijma' ni tak boleh ubah dah. Bila mereka dah buat satu keputusan, satu perbincangan dan dapat satu hukum, tak boleh ubah dah sampai hari kiamat. Jadi kes ni, zaman Sayyidina Umar, ibu dapat 1/3, kena tambah baki. Cara dia 12 tolak 3 dulu, baru tahu macam mana. Kita tengok 12 tolak 3. 12 ni asal masalah, 3 ni siham. Tolak dulu baru tahu. 12 tolak 3 berapa? 12 tolak 3 berapa? 9 kan? Jadi, lepas tu dah dapat tahu ni, guna kaedah ni, bahagi 3 pula. Dah dapat dah 9 tu. Pasal apa nak kena bahagi 3? Pasal 1/3 baki. 1/3 dari baki. Bahagi 3. Dapatlah satu jawapan untuk kita letak dekat ibu. 12 ni asal masalah. 3 ni siham. Tolak lu. Tolak lu, jangan duk kalut nak bagi. Sebab ni 1/3 baki. Kalau 1/3 penuh, bagi terus. Lepas tolak dapat 9. 9 ni bahagi 3. Pasal apa bahagi 3? Pasal ni 1/3 baki. 9 bahagi 3 dapat apa tuan-tuan? Dapat 3. Jadi ibu ni dia dapat 3. Asabah untuk ayah. Baru kita tengok 12. Sini 3 dah 6. Makna bakinya ada berapa lagi? Ada 6. Baru comel. Mak dapat 3. Ayah dapat 6. Mak dapat 3. Ayah dapat 6. Kerana ayah laki. Mak perempuan. Ayah ni bertanggungjawab. Kalau ayah yang baik lah. Kalau ayah penagih dadah tu dia punya masalah peribadi dia lah. Islam dia tengok kepada kebanyakan ayah ni bertanggungjawab. Tanggung nafkah. Ayah dapat lebih pada mak. Sebab dia penagih dadah ke apa tu, masalah terpencil lah. Tu masalah peribadi rumah tangga ni pun lah. Allah Ta'ala dia tengok cara umum, Allah Ta'ala ayah kena bagi lebih pada mak. Itu maksud dia. Kalau kita salah bilang, kita tak tulis baki tang ni, kita akan jadi silap. Silap macam mana? Sini betul dah. 4 kali 3, 12. Sini kita terus kali. 3 kali berapa? Atau 12? 3 kali 4 kan? 3 kali 4, 12. Maka ayah akan dapat berapa? Ayah dapat 5. Tak comel. Kalau kita buat macam ni, jadi tak betul. Ayah dapat 5. Ibu dapat 4. Isteri dapat 3. Tak betul macam ni. Takkan ayah dengan ibu hampir serupa. Ayah 5, mak 4. Tak betul macam tu. Tak kena macam tu. Jadi mereka kira dah zaman Sayyidina Umar. Kira-kira mereka tengok something ni. Ni macam tak betul ni. Mereka
Panggil ramai-ramai, duduk semeja, bincang balik. Hak ni salah, hak ni salah. Yang betulnya kena tambah baki sini, 1/3 baki. Jadi, 1/3 baki macam mana nak buat? 12 tolak pendapatan isteri ni. 12 tolak 3, 9. 9 tu bahagi 3, dapat 3. Sini kita bagi 3. Bila sini bagi 3, ayah dapatlah 6. Semua ni, total semua ni 12 balik. Okey? Senang je. Sama ada suami ibu ayah atau isteri ibu ayah. Itu je. Dapat no? Yang kata ayah dapat 1/, ayah ada satu kes, ayah dapat 1/6 tambah ansabah. Okey, kita buat masalah macam ni. Hak tu lain tu. Hak ayah lain. Ayah ada 1/6 tambah ansabah. Bukan ya. Kita kata si mati ni ada anak perempuan. Okey, si mati, katalah si mati ni ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Seorang. Si mati ada anak perempuan seorang, anak tunggal. Seorang anak perempuan. Lepas tu si mati ada ayah. Yang ni lain. Yang ni yang ayah dapat 1/6 tambah ansabah. Okey, ingat anak perempuan kalau dia tunggal, seorang anak perempuan dia dapat 1/2. Anak perempuan tunggal dapat 1/2. Ayah ni dapat berapa pula? Ayah kan ada 3 keadaan. Ansabah kalau si mati tak ada zuriat. 1/6 kalau si mati ada anak lelaki. 1/6 ansabah kalau si mati ada zuriat perempuan. Yang ni anak perempuan. Sini anak perempuan, maka ayah dapat 1/6. Di sini tambah. Mana simbol tambah? Tambah. Tambah ansabah. Ni yang ni lain. Ni bukan 1/6 ansabah. Ini 1/6 tambah ansabah. Buat asal masalah dulu tu ni. Kotak ni tak perlu ni. Kotak ujung ni. Okey. Kita buat asal masalah sini. Okey. Jadi asal masalahnya berapa? Kita tengok nombor 2 dengan nombor 6. Asal masalah berapa? Buat sifar 2 dengan sifar 6. 2, 4, 6. 6, 12. Jadi di sini kita ambil 6 ni. 2, 4, 6. Sifar 6 bermula dengan 6. 6 ni jadi asal masalah. Dalam sifar 2 ada 6. Dalam sifar 6 pun memang dimulai dengan 6. Dimulai dengan 6. Okey. Anak perempuan dapat setengah. 1/2 daripada 6. Setengahnya 3 kan? Setengahnya 3. Ayah pula, dia dapat 1/6. Kalau ada lebih, sekali kita bagi kat dia. Kalau ada lebih, tambah ansabah. Kita bagi 1/6 dulu. 6 kali berapa? 6. Ni 2. Kali 3, 6. Sekarang ni 6. 6 darab berapa 6? 6 darab 1 kan? Dan darab 1, 6. Kemudian kita tengok sini. 3 dan 1 baru 4. Asal masalah 6. 3 tambah 1, 4. Maknanya ada lebihan lagi. Lebihan tu kita top up melekat ayah. Lebih berapa? Lebih 2. Tambah sini 2. Macam tu. Ini makna sudusu wa ta'sib 1/6 tambah ansabah. 1/6-nya 1. 6 kali 1, 6. Itu 1/6. Lepas tu kita bilang 3 dengan 1, 4. Asal masalah 6. Sini baru 4. Makna ada lebih 2. Lebih 2 bagi kat ayah. Bagi hak lebih itulah ekstra. Tambah ekstra dekat ayah. Gitu. Anak perempuan dapat 3. Dapat setengah. Ayah bukan dapat setengah. Ayah dapat 1 plus 1 plus 2. 3 jugalah. 1 tambah 2. Kena ada simbol tambah ni. Pasal dia 1/6 tambah ansabah. 1/6-nya 1. Tambahan ansabahnya 2. Sebab ada lebihan baki. Faham tak ini?
Boleh faham? Gitu. Yang ni maksud 1/6 tambah asabah. Ayah dapat 1. 1 tu 1/6. Sebab ayah dapat 1/6, asal masalah 6, 1 je lah untuk ayah. Tapi dah ada lebih 2 lagi. Top up lah. Top up mau bagi. Bagi lagi lah kat ayah. Kalau 1/3 baki tadi, lain 1/3 baki tu kita kurangkan hak ibu untuk kita lebih ke hak ayah. 1/6 tambah asabah ni, dia dapat dah 1/6 dia tu, iaitu 1. Tambah lagi 2 kerana ada lebihan. Ada lebihan bagi kat ayah. Kalau tak lebih, tak dapat. Sorry ya. Tak ada lebih nak bagi guna. Kok ada lebih. Macam kita pergi makan kenduri lah. Kita dapat dah nasi seorang sebungkus. Dapat dah sebungkus. Ada lebih. Dia kata, ustaz ni ada lebih nak bagi kat ustaz. Tak apa. Hak lebih tu pun kita bawa balik ya. Gitulah. 1 tu hak ayah. Lebihan tu pun hak ayah. Sebab ada lebih. Ni kalau anak perempuan seorang. Kalau anak perempuan ramai, contoh anak perempuan 2 orang. 2 orang, kita kena ubah tau ni. Kalau anak perempuan, berbilang anak perempuan, sini dia jadi 2/3 pula. Tu kena hafal nanti. Anak perempuan kalau tunggal 1/2. Kalau ramai anak perempuan, 2/3. Ramai ni 2 orang tu kira ramai dah. Faroid dia macam bahasa Inggeris. 2 kira ramai. Faroid dia tak macam Nahu, tata bahasa Arab. Nahu 3 baru ramai. Aqallul jam'i 3. Jamak tu bermula daripada 3. Tu nahu saraf. Faroid dia macam bahasa Inggeris. 2 orang tu kira ramai dah. Jadi kalau 2 orang anak perempuan, dapat 2/3. Asal masalah kita tengok lagi yang bersesuaian. Ayah, dia bila si mati ada daughter ni, ada anak perempuan, tak ada anak lelaki. Tak ada cucu lelaki. Bila ada anak perempuan je, ayah, dia tak dapat asabah. Dia dapat 1/6 tambah asabah. Kod-kod ada lebih. Tambah ni mana kod-kod ada lebih, kita bagi kat ayah. Jadi asal masalah apa? Tengok ni 3, ni 6. 3 dengan 6. Kita buat sifar 3 dengan sifar 6. 3, 6. Sifar 6 bermula dengan 6. Maknanya nombor serupanya ialah 6. Kalau Arab dia panggil tadakhul. 3 dengan 6 ni macam adik abang. 3, 6. Dia macam terus sifar. Kita ambil nombor besar. 6. Tak apalah kita guna GST. Sifar 3 ada 6. Sifar 6 bermula dengan 6. Kemudian yang ni 2/3 daripada 6 ni kena pandai sikit lah. 2/3 daripada 6. Bukan 3 kali 2, 6. Sini kena letak 4. Pasal 2/3 daripada 6. Bukan 1/3. 2/3 besar lagi lah. Kalau kita nampak 3 ni. 3 kali 2, 6. Kita pergi buah 2. Salah. Sebab salah. Pasal yang ni bukan 1/3. Yang ni 2/3. 2/3 kalau dapat 2. 2 ni kena kali dengan 2 ni pula. Jadi 4. 4 lah. 2/3 kan besar. 2/3 lebih daripada setengah. Kalau kata kek tu 2/3 lebih daripada setengah. Kalau kata RM60 tu RM40 lah. Tu mana 2/3. RM60 mana RM40. 2/3. Banyak orang silap tau ni. Dia tengok nombor 3, dia kali terus. 3 kali 2, 6. Dia isi 2 sini. Salah, bukan 2, 4. Itu maksud 2/3. Jadi yang ni pula, ni baru kita kali 6. Kali berapa 6? 1. 6 kali 1, 6. Lepas tu kita bilang 4 tambah 1, 5. Mana ada lebih 1 lagi. Nak mencukupkan 6, ada lebih 1 lagi. Bagi kat ayah 1 lagi. Macam tu pula. Yang ni kes anak perempuan ramai. Hak tadi kes anak perempuan seorang tunggal. Kok mana pun dalam kes anak perempuan ni, biasanya ayah akan ada lebihan. Biasanya ayah akan ada lebihan. Sekali lagi ulang Ustaz, Kak dapat 4 tu. Okey, ni 2/3. Macam mana 2/3 daripada 6? Kena guna kalkulator lah. 2 bahagi 3 kali 6. Dapat apa? Ada kalkulator tak? Ustaz, sebab apa jadi 4? Sebab dia macam ni. Tengok ni. Kalau 1/3. 3 kali berapa 6? 2.
Tu kalau 1/3. Kita terus tengok 3 kali 2, 6. Tu kalau 1/3. Ni, yang ni kepala dia bukan 1. Kepalanya 2. Bila kepala dia 2, 3 kali 2 memang 6. 2 ni kena darab dengan 2 ni pula. Saya tak, kalau tuan-tuan ada pen, tuan-tuan buat macam ni. 2 hak kita dapat ni kali dengan 2 ni. 2 kali 2 apa? 4. Kalau 1/3 tak apa. 3 kali 2, 6. Sahih. 2 kali 1. Dia duduk 2 tu lah. 2 kali 1, 2. Tapi yang ni, 2/3. Sulusan. 2/3 Arab panggil sulusan. Kalau 1/3 Arab panggil sulus. 1/3. 1/3. Yang ni 2/3. Kalau kita kira 3 kali 2, 6. Tak betul. 2 ni kena bawa kali dengan 2 ni pula. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 jawabnya 4. Jadi tulisnya 4. Faham ke tak faham lagi? Nak faham macam mana? Tahu? Memanglah kalau kita kira 3 kali 4. Bukan 6 lah. 3 kali 4, 12. Bukan macam tu. Kita tengok pelan-pelan. 3 kali 2 memang 6. 2 ni kena kali dengan 2 ni pula. Mana kali? 2 ni kali dengan 2 ni. Berapa jadi? 2 kali 2 apa? 4. Jadi tulis 4 lah. Macam tu. Untuk yang ni je. Untuk yang ni kita tulis 4. Hak lain tak ada masalah. 6. 6 kali berapa 6? 6 kali 1. Macam tu. Faham tak? Tak boleh lagi. 2/3 ni besar. Kalau makcik-makcik buat kek, makcik belah tengah tu 1/2. Kalau belah banyak tu, tu 2/3. Makan 2/3 tinggal sejorai, tinggal sikit lah. Jadi 2/3 ni besar. Kalau kita tulis 2 salah. Kena doublekan 2. Gitu. Okey, satu cara lagi. 3 kali 2, 6. Jangan tulis 2 ni. Kita tulis kembangkan 2 tu. Besarkan 2. 2 bila besar dia jadi apa? 4. Doublekan 2 tu. 2, 4. Macam double XL lah. XL ada double XL. Kenapa kita double kan? Sebab yang ni bukan 1/3, yang ni 2/3. Doublekan 2 tu jadikan 4. Boleh? Kalau hak bawah ni, betul ya? 6 kali 1, 6. Lepas tu ada lebih 1, kita bagi kat ayah. Tak faham tak? Okey, kita buat contoh. Katalah asal masalah sini 24. Contoh. 2/3 daripada 24 apa? Contoh je. 2/3 daripada 24. Kita tengok 3 kali berapa 24? 3 kali berapa? Atau 24? 3 kali 8 kan? Tidak boleh tulis 8. Pasal yang ni 2. Kita besarkan lagi 6 ni. Double 8 apa? 8, 6 lah. Tulislah 6 lah. Tulis 6 lah. Dapat? Untuk 2/3 kita kena kembangkan nombor. 2/3 kembangkan nombor. Pasal anak perempuan ramai. Bukan seorang, 2 orang ni. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Satu contoh lagi. Katakan asal masalah 12. Saya ikut duduk celah. Saya buat contoh ya. Jangan ikut ni. Katakan asal masalah 12. Katakan asal masalah 12. Okey, 3 kali berapa 12? 3 kali berapa 12? 3 kali 4 kan? Jangan tulis 4 sebab sini 2. Kembangkan 4 ni bagi dia jadi apa? 4, 8. Tulis 8. Ataupun ikut ni yang Naim Osman tulis ni. 2/3. Bukan 2/2. 2/3. 2/3 kali 6. Dia akan terbit 4. Gitu. 12 ni saya andaikan lah. Nanti kita akan jumpa masalah macam ni. Okey. Kita akan jumpa masalah 6. Masalah 24. Masalah 12. Kalau 12. Kita tengok 3 kali berapa 12? 3 kali 4 lah. Jangan tulis 4. Pasal ni sini 2/3. Besarkan 4 tu bagi jadi 8. Macam kaedah nak abang macam mana tak tahu. 2/3 ni. 2/3 macam tu lah. Okey, masalah kita 6 no. Sebab sini 3, sini 6, asal masalah 6. Kalau asal masalah 6, kita tengok sini. 3 darab berapa 6? Darab 2 Ustaz. Okey.
Pasal apa Ustaz Zamri tak bagi tulis 2? Pasal sini 2/3 bukan 1/3. Bila 2/3 dapat 2, tambah lagi 2 jari lagi. 4. Itu cara nak faham 2/3. Kalau asal masalah 12, 2/3-nya berapa? Minta maaf. Asal masalah 12, 3 kali 4, 12. Jangan tulis 4. Pasal sini bukan 1/3, ini 2/3. Betul nak tulis apa? 4 tambah lagi 4 jari. 4 tambah 4 apa? 8. Tulis 8. Macam tu. Kalau asal masalah 24, 2/3-nya berapa? 24. 2/3 daripada 24, 3 kali berapa 24? 3 kali 8. Jangan tulis 8. 8 tambah lagi 8, double. Jadi apa? 16. Tulis 16. Faham no? Faham ke tak faham? Ataupun kita letak kali ya. Asal masalah 6. 3 kali 2, 6. Okey, tulis 2 dulu. Tak apa, kita terima. Tulis 2 dulu. Jangan tulis 2 saja. Buh kali 2 sama. Buh kali 2. Buh kali 2 jadi apa? Jadi 4 lah. Buh kali 2 jadi 4. Betul? Macam tu. Senang je. Itulah 2/3. Duk buat kek kan. Nak kerat tu, kerat tengah 1/2. Kerat kecil sikit 1/3. Kerat besar lagi 2/3. 1 jam 60 minit. 2/3 ni maknanya 45 minit. Banyak tu 45 minit. Asalnya anak perempuan seorang dapat 1/2 kan 1/3. Anak perempuan dapat 1/2 kalau seorang. Kalau anak perempuan ramai-ramai tu 2 orang ke 3 orang anak perempuan. Kalau anak perempuan 3 kali 3. Hak tu lain. Hak tu masalah lain. Hak bab yang tu masalah tasahih masalah. Sagi kita kira. Tasahih masalah. Tasahih masalah. Daripada sini kena buat naik anak panah tu. Hak tu lain. Contoh anak perempuan 3. Anak perempuan 3 orang. Okey. Dapat 2/3 juga. 2/3 ni berapa? Tengok. 3 kali berapa? 6. 3 kali 2. Jangan tulis 2. Besar sikit 2 tu. 4. Lepas tu ayah dapat 1. Lepas tu ada lebih 1 bagi kat ayah. 4, 5, 6. Hak nak kali tak kali tu tajuk lain. Yang tu kena tambah kotak tepi ni. Hak tu orang panggil tasahih masalah. Itu kita mengaji minggu lepas. Tengok sekarang kita tengok. 2 untuk ayah tak ada masalah. Ayah seorang. 4 ni nak bagi kat 3 orang anak perempuan tak boleh bahagi. Ni masalah boleh bahagi tak boleh bagi pula. 4 ni nak bagi kat 3 orang anak perempuan tak boleh. Tu kita kena buat anak panah ni. Ambil anak panah ada ru'us 3 ni buat naik atas kali. 3 ni buat naik atas ni. Buat naik atas ni kita akan jadi asal masalah kali dengan bilangan anak perempuan 3 orang tu. Berapa? Ni 3 ni. Tarik anak panah guna pen merah. Sebab ni sihamnya 4. 4 nak bagi 3 tak boleh. Ni dia kuih kembang kotak ni. Kotak makin bertambah. 4 nak bagi 3 tak boleh. 3 ni kita buat naik atas. Kalau ada banyak kes tak boleh nak bagi, kita kena buat mahfuzat pula kotak asing sini. Tapi sini kes anak perempuan je. 4 tak boleh bagi 3. 2 boleh bagi kat seorang ayah. Jadi bila satu kes je, kita terus buat naik nombor 3 ni, buat naik atas ni. Kali dengan asal masalah. Maka jadilah dia 6 kali 3 berapa? Tu dia jadi kuih panjang tu. Dia masuk tajuk tasahih masalah. Kena tambah kotak tepi ni pula. Ni ngaji ke lepas. Ni pun kena ingat juga. Ni minggu lepas punya. Pasal siham tak boleh bahagi dengan adadul ru'us bilangan per kepala. Macam tu. Yang ni pasal 4 ni nak bagi 3 tak boleh. Kena buat anak panah. 3 ni buat naik atas ni. Jadi kali dengan asal masalah. 6 kali 3 apa? 6, 12, 18 kan. Jadi tasahih masalahnya 18. Yang ni nama dia tasahih masalah. Ni nama tasahih. Ni ngaji dah minggu lepas. Tak apalah kita gabung jalin lah apa yang kita mengaji. Yang 6 ni orang panggil asal masalah. Yang ni baru bila kita buat naik 3, semua kena kali 3. Semua kena kali 3. 4 kali 3 berapa? 4 sini kotak ni. Sini jadi 12.
Lepas tu ayah satu-satu ni mana 2? 2 kali 3 apa? 6. 12 dengan 6, 18 balik lah. Satu lah. Okey? Macam tu. Kalau anak dia 2 orang, anak perempuan 2 orang, siham 4. 4 boleh bagi 2, tak perlu kita buat naik anak panah, tak perlu. Pasal 4 siham. 2 orang. 4 can tu makna boleh. 4 boleh bagi 2. Bila boleh bagi 2, tak perlu kita wujudkan tasahih masalah. Tapi kalau macam 4, anak perempuan dia 3 orang. 4 tak boleh bagi 3. Baru kita buat naik. Bilangan orang ni buat naik atas. Gitu. Ni ngaji minggu lepas. Saya tak mau campur-campur, takut pening lah. Yang saya nak tekankan hari ni ialah 2/3. Bila asal masalahnya 6, jangan tulis 2. Kena tulis 4. 3 kali 2, 6. Betul? 3 kali 2, 6. Tapi ini 2/3. Bukan 1/3. Hati-hati. Jadi bila kita tulis 2, kita padam. Kita tulis 4. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Anak perempuan seorang 1/2. Betul? Kalau ramai 2/3. Ramai itu bermula dengan 2 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan. Semua tu dipanggil ramai 2/3. Kalau campur anak lelaki anak perempuan, campur anak lelaki anak perempuan, yang tu tak dapat pecahan, dapat asabah. Macam saya ada 2 orang anak lelaki, saya ada 4 orang anak perempuan. 6 orang anak saya semua. Kalau saya mati, anak perempuan saya ni tak dapat 1/2, tak dapat 2/3, tapi mereka berkongsi sama dengan anak lelaki. Cara nak kongsi macam mana? Anak lelaki kita kira macam 2 orang, anak perempuan kita kira seorang. Yang tu kita kira bilangan mereka berapa. Dia tak ada pecahan lah tuan tu. Bilangan ada berapa. Dia dapat asabah. Okey, anak perempuan saja kalau seorang 1/2, anak perempuan saja ramai-ramai 2/3. Keluarga campur, ada anak lelaki anak perempuan, hak tu 1/2 tak dapat, 2/3 pun tak dapat. Yang tu kita kena bilang per head, per kepala mereka ada berapa orang. Cara nak bilang, anak perempuan seorang-seorang lah. Anak lelaki seorang kira macam 2 orang. Okey, itulah untuk anak-anak. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Jadi anak perempuan seorang 1/2, kalau ramai 2/3, betul? Kalau ada anak lelaki, maka anak perempuan dan anak lelaki ni semua sekali dapat asabah. Cara pembahagiannya, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Nanti kita akan kira lagi lah, insya-Allah. Jadi apa yang kita mengaji hari ini untuk ibu 1/3, kadang-kadang dapat 1/6 dan ibu ada kalanya dapat 1/3 baki. Dapat faham 1/3 baki itu pun okey dah. Kemudian saya masukkan bab ayah dapat 1/6 tambah asabah tu untuk membezakan 1/3 baki lain. 1/6 tambah asabah tu benda lain. 1/6 tambah asabah ada tambahan untuk ayah. 1/3 baki ada pengurangan untuk ibu, untuk disesuaikan dengan ayah, supaya ayah dapat lebih banyak daripada ibu. Tu kita selit-selit sikit lah anak perempuan kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Yang penting kita nak highlight ayah ni dapat 1/6 dan ditambah lagi asabah. Tu ada simbol tambah tu. Simbol tambah tu. InsyaAllah kalau tak faham lagi pun tak apa. Nanti kita akan ulang lagi. Kita buat latihan. Lama-lama kita faham lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.